Boleh mula aku Boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jala'a ahzanina. Allahumma arhamna bil qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. وما ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, semua ahli-ahli usrah yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada malam ini setelah sebulan. Kita telah melepasi sesi tadabbur kita pada bulan yang lepas. Maka pada malam ni insya-Allah kita akan menyambung kembali perbincangan kita. Seperti mana yang semua sudah maklum, setiap bulan kita akan ada tema-tema tertentu untuk kita bincangkan, untuk kita cari mutiara-mutiara yang boleh kita jadikan sebagai panduan. Baik. Seperti biasa sebelum kita bermula, boleh tak kita recap kembali apa yang kita dah belajar pada bulan lepas? Silakan. Ingat lagi tak? Siapa-siapa boleh mula, tak ada masalah. Saya cuba dulu. Pada bulan lepas, kita dah sentuh tentang tadabbur surah Yusuf. Cerita tentang Maryam alaihissalam, bagaimana Maryam mempertahankan akidah agama dengan menyisihkan dirinya daripada kaum dia. Betul ke surah Yusuf? Surah Maryam. Betul. Dia dah sebulan kan, dia tercampur aduk lah kan. Surah Yusuf, kita sebab kita mengikut tema kan. Tema kita pada bulan yang lepas adalah tentang kisah Maryam. Okey. Jadi yang lain boleh tambah? Apa ada semangat terlebih tu. Ada excited. Okey, ada yang tambah tentang kisah Maryam? Apa yang kita belajar? Apa yang masih ingat lagi? Ke semua dah lupa dah? Tentang kisah Maryam ni ada yang kita cakap hidayah tu kita kena cari, bukan kena nanti. Lepas tu bukan semua benda tu datang dengan mudah, kita kena sentiasa berusaha. Antara hikmah daripada seorang Maryam tu lah. Okay, bagus. Selain daripada tu ada lagi nak tambah? Okay. Zulaika ada share okay. Mic tak boleh on Zulaika? Okey, tak apa. Okey, kita belajar tentang kekuatan dan kesungguhan Maryam. Selain daripada tu, Puan Hidayah? Apa yang Puan Hidayah ingat lagi tak? Tahu siapa saja selain daripada Puan Hidayah yang masih ingat? Puan Hidayah nak? Okey, sila Puan Hidayah. Yang Maryam hadapi tu apa yang Maryam hadapi tu memang sama jugalah dengan kita hadapi berbagai masalah sekarang lah. Yang paling penting kita kena yakin pada Allah, sentiasa bertawakal pada Allah. Okay. Kena yakin, selalu baik sangka. Kena bersabar hadapi lah. Okey. Okey, terima kasih Puan Hidayah. Rafiqah tadi macam ada something dia nak sebut tadi. Kalau daripada pendapat, daripada apa yang saya dapat sebelum ni adalah hatta Maryam alaihissalam, sehebat Maryam itu pun yang Allah
sesuatu. Allah akan bantu, memang ikutkan Allah Ta'ala tu kalau nak bantu boleh je. Tapi Allah nak Maryam usaha macam tu. Lagi satu yang saya ingat ayat Ustaz, yang saya ingat sampai sekarang adalah bila kita menghadapi ujian, kita kena jadi orang yang bersyukur. Bila kita bersyukur, baru kita boleh jadi orang yang bersabar. Itulah yang saya dapat. Okay. Alhamdulillah masih ingat, masih terpahat di minda, alhamdulillah. Okey. Moga-moga seperti yang saya sebut sebelum ni, kita belajar ni bukan sekadar mengenyangkan intelek kita, tetapi kita nak mengenyangkan roh kita, spiritual kita, okay, melalui tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa dan juga diri kita. Okey, alhamdulillah. Baik, kita akan bermula. Cuma sebelum tu saya nak ingatkan dari sudut objektif kita adakan program ini, iaitu yang pertama dari sudut tilawah untuk kita melihat dan juga menjaga adab-adab dengan Al-Quran, iaitu membaca mengikut tajuk yang betul. Kemudian kita akan melihat terjemahan ataupun tafsir, okey. Dan yang ketiga kita akan melihat sudut tadabbur, bagaimana kita membuat refleksi itu. Dan yang keempat adalah dari sudut tazakkur, kita akan berkongsi pandangan, buah fikiran tentang apa yang kita perolehi melalui perbincangan. Dan yang terakhir adalah tabligh, iaitu selepas kita tamat perbincangan kita pada setiap kali usrah, maka kita harapkan supaya perkara ini, apa yang kita dapat daripada perkongsian pada setiap usrah itu disampaikan kepada orang lain. Baik, ini antara tema kita mengadakan, tema dan juga objektif kita mengadakan program sebegini. Baik. Hari ini seperti mana yang semua sedia maklum, kita akan berbicara tentang kisah pemuda Al-Kahfi. Kisah pemuda Al-Kahfi. Tapi sebelum itu kita perlu melihat terlebih dahulu tentang Suratul Kahfi. Suratul Kahfi. Baik. Adakah surah Kahfi ini adalah salah satu amalan yang diamalkan oleh Nabi SAW pada setiap hari Jumaat? Ya ataupun tidak? Nabi baca tak surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumaat? Mungkin Nabi baca kan? Dan terdapat satu hadis yang berkaitan dengan surah Al-Kahfi. Okay, apakah hadis tersebut? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Okay, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi akan terpelihara daripada Dajjal. Baik, kita tahu tentang hadis ni dan kita tahu tentang Dajjal. Cuma saya nak tanya, sebelum saya bermula, saya nak tanya pendapat ahli usrah sekalian. Bagaimana untuk kita menghindari fitnah Dajjal melalui surah Al-Kahfi? Bagaimanakah kita nak menghindari fitnah Dajjal ini melalui surah Al-Kahfi? Ada siapa yang boleh berkongsi dengan saya? Apa yang dia faham, mungkin daripada yang pernah belajar sebelum ni? Silakan. Apa yang saya faham daripada surah Al-Kahfi ni, boleh menghindarkan diri kita pada fitnah Dajjal. Dari segi dia punya perbincangan dalam tu, tak silap saya, mengenai fitnah. Yang contohnya macam malam ni kita akan belajar pemuda gua. Dalam tu maksudnya dari segi surah Kahfi ni, selain daripada seperti yang baginda Nabi sarankan untuk kita hafal, kita kena ambil pengajaran daripada surah tu. Dalam surah tu ada memberitahu bagaimana fitnah-fitnah itu akan berlaku pada kita. So daripada surah tu kita hafal, and then kita tadabbur macam malam ni. Daripada tadabbur tu kita menjadikan pengajaran untuk kehidupan kita akan datang. Okay, terima kasih Adelina. Ada beberapa poin dekat situ yang boleh kita
pelajari sama-sama. Yang pertama disebut fitnah yang disebutkan tadi, okay? Fitnah yang terdapat disebutkan pada surah Al-Kahfi. Okay? Dan hari ini kita akan berbicara tentang pemuda Al-Kahfi. Jadi kita akan melihat apakah fitnah-fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal. Okay? Dan bagaimana surah Al-Kahfi menzahirkan fitnah-fitnah tersebut. Baik. Okey, kita lihat dalam surah Al-Kahfi ada 4 kisah utama. Okey, ada 4 kisah utama. Yang pertama kisah Ashabul Kahfi yang kita akan belajar sekejap lagi. Yang kedua adalah kisah pemilik 2 kebun. Okey, yang ketiga kisah Nabi Musa dan Khidir alaihissalam dan juga kisah Dzulqarnain. Ini 4 kisah yang bila kita baca kita akan jumpa kisah ini dalam surah Al-Kahfi. Okay, cuma kita perlu lihat kisah-kisah ni temanya tentang apa. Okay, kalau kita baca surah Al-Kahfi pada ayat ke-9 hingga ke-26, temanya mengenai fitnah agama. Fitnah agama. Kisah pemilik 2 kebun bermula pada ayat ke-32 hingga ayat ke-46. Okay, temanya adalah berkenaan dengan fitnah harta. Yang ketiga kisah Nabi Musa dan Khidir alaihissalam pada ayat ke-60 hingga 82, temanya tentang fitnah ilmu. Dan yang keempat, kisah Dzulqarnain pada ayat 83 hingga 98, ia berkaitan dengan fitnah kekuasaan. Okey, fitnah kekuasaan. Jadi 4 fitnah utama. Saya nak tanya, semua ahli usrah, adakah fitnah ini wujud dalam kehidupan kita sekarang? Wujud. Kita tengok satu persatu fitnah agama. Kan baru-baru ni kita kecoh dengan pelbagai isu agama kan? Kan fitnah tentang orang yang bawa yang terkenal, okey, pendakwah dan sebagainya. Fitnah tentang satu ketika dahulu apabila COVID berlaku. Okey, apabila berlakunya penyebaran wabak ini melalui sebuah masjid di Petaling Jaya. Okey, ini semua berkaitan dengan apa? Fitnah-fitnah agama. Okey, fitnah agama. Dan kita lihat pada hari ini bagaimana agama cuba diselewengkan. Okey, kita lihat keadaan agama pada hari ini bagaimana. Dan kita cuba relate dengan kehidupan seharian kita. Okey, dan kita cuba tengok kembali apa yang disebutkan pada surah Al-Kahfi. Kemudian, kisah pemilik 2 kebun berbicara tentang fitnah harta. Berlaku tak pada hari ini? Adik-beradik sanggup bunuh berbunuhan disebabkan harta. Okey, ada orang yang obses terhadap harta sanggup melakukan tipu daya. Ada orang yang obses terhadap harta sanggup untuk menipu orang lain. Ada orang yang obses terhadap harta sanggup membuat fitnah kepada orang lain. Kita lihat ini adalah fitnah harta. Kemudian fitnah ilmu pada hari ini. Kita lihat pelbagai ilmu yang masuk ke dalam masyarakat. Kadang-kadang kita confuse yang mana satu betul, yang mana satu salah. Tak boleh nak bezakan kan. Ini nampak macam betul. Tapi bila kita kaji semula ilmu itu adalah salah. Okey, kisah Dzulqarnain dari sudut apa? Dari sudut kekuasaan. Dan hari ini kita melihat bagaimana manusia obses terhadap kuasa, pangkat dan sebagainya. Ini adalah 4 fitnah yang saya rasakan kita perlu melihat, perlu mengkaji, perlu meneliti surah Al-Kahfi ini dengan baik. Okay, sebab itu kita lihat bagaimana fitnah Dajjal, bagaimana Dajjal masuk ke dalam kehidupan kita. Okay, Dajjal akan datang untuk mengajak orang ramai supaya menyembah Dajjal dan tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah fitnah agama. Okay, ini adalah fitnah agama. Adakah benda ini kita nampak pada hari ini? Ada orang yang mengajak kita untuk tinggalkan agama Allah? Ada benda ini. Adakah Dajjal sudah muncul sekarang? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Okey, yang kedua, menggamburi mata manusia dengan harta yang dimilikinya. Ini adalah cara Dajjal masuk ke dalam masyarakat. Okey, sebab Dajjal memiliki harta yang banyak, jadi dia menggamburi mata manusia dengan harta yang dimilikinya. Pada hari ini, adakah manusia tertipu dengan harta, terpedaya dengan harta? Berlaku. Yang ketiga,
Dajjal akan berikan berita dan maklumat yang palsu. Hari ini social media, adakah kita boleh bezakan antara maklumat yang betul dengan maklumat yang salah? Kadang-kadang kita yang mempromosikan maklumat-maklumat yang salah. Ini juga adalah satu fitnah ilmu yang patut kita berikan perhatian. Dan yang keempat, Dajjal akan menguasai sebahagian besar daripada muka bumi ini. Itu dari sudut kekuasaan. Okey, jadi kita lihat bagaimana manusia adakah sekarang rakus terhadap kekuasaan, sanggup melakukan apa saja untuk kuasa. Kesemua ini adalah tanda-tanda yang kita lihat berlaku pada hari ini. Jadi apakah solusi yang diberikan oleh Suratul Kahfi untuk kita menghindarkan diri daripada fitnah Dajjal ini? Okay, kita lihat bagaimana apabila Al-Quran berbicara khususnya pada surah Al-Kahfi berkenaan dengan fitnah agama ini, maka dalam surah yang sama pada ayat yang ke-28, solusinya adalah kita perlu bersahabat dengan orang saleh. Baik, saya nak tanya Puan Hidayah. Apa yang Puan Hidayah faham dengan orang yang saleh? Tak dengar Ustaz, repeat again. Saya cakap tak dengar ke? Tak clear Sebab line dia putus-putus. Oh, yang lain dengar tak saya? Dengar. Oh, sama ada. Saya rasa bukan line saya kot. Line Puan Hidayah rasanya slow sikit ya. Tak dapat elok, dia putus-putus. So tak dengar. Okey, tak apa. Apa soalan tadi? Maaf. Okey, bila saya sebut tadi, kita kata bersahabat dengan orang soleh. Kan? Apa yang Puan Hidayah faham tentang orang soleh? Siapakah mereka? Orang yang selalu mendekati, sentiasa mencari ilmu dan mendekati diri kepada Allah untuk mencari keredaan Allah. Okey, bila Puan Hidayah bayangkan orang soleh tu, apakah yang tergambar dalam fikiran? Bila sebut orang soleh, apa yang tergambar dalam fikiran sekarang ni? Dia bertakwa kepada Allah, takut pada Allah, jauhkan diri daripada apa yang Allah bukai. Kalau maksud saya, kalau dalam dari sudut image, apa yang Puan Hidayah bayangkan bila sebut orang yang soleh dalam kepala? Dalam kepala, taat pada perintah Allah. Tak, maksud image. Image yang macam mana yang digambarkan orang soleh tu? Dia akan menjaga budi bicara dia jaga perbuatan dia. Itu benda yang dia punya sifat dia. Kita tak boleh nak visualize kan. Sekarang kita nak cuba visualize kan siapakah orang yang soleh tu. Kita tak boleh judge a person macam pakai jubah and apa tu dengan sebanding. Kita tak boleh judge orang tu soleh. Kita kena tengok dari segi jalan dia. Okay. Kita tak boleh tengok. We cannot judge the book from the cover. Okay. Terima kasih Puan Hidayah. Najwa, bila sebut orang soleh, apa yang tergambar, visual apa yang tergambar dalam kepala? Mungkin ustazah. Okay. 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 Rafiqah? Sebut orang soleh, apa yang terbayang dalam kepala kita? Orang-orang yang pakai tudung labu. Okay. Okay. Agama. Okay, terima kasih. Adlina? Tak dengar, unmute. Sama juga macam Rafiqah cakap, orang yang pakai tudung labu. Lepas tu orang yang belajar ilmu agama. Okay. Izzah? Izzah dekat sini Izzah? Orang berilmu lah. Orang berilmu, seorang yang mengamalkan agama. Tak, itu yang sifat dia. Cara kita visualize kan, bila kita sebut orang soleh ni dalam kepala kita apa yang datang? Ustazah lah. Okay.
Nampak tak sekarang ni cara kita berfikir kan, bila sebut orang yang soleh ini, orang yang pakai ustaz-ustazah tu maksudnya visualize kan, nak pakai jubah, pakai kopiah. Kan tadi Rafika sebut pakai tudung labu. Itu gambaran kita sebut tentang orang soleh. Tapi siapakah orang yang soleh? Orang yang melakukan kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan, sama kebaikan berbentuk ibadah, kebaikan membantu orang lain. Maksudnya bukan orang soleh ini sekadar mereka yang kita gambarkan. Boleh jadi orang yang kita gambarkan itu tidak memiliki sifat soleh itu. Faham tak maksud saya? So macam Puan Hidayah sebut tadi lah, don't judge the book by its cover. That's why orang yang mungkin dalam bidang perubatan, Najwa kat sini bidang perubatan, betul tak? Betul Ustaz. Okay. Boleh jadi orang yang berada dalam bidang perubatan lebih soleh daripada orang yang berada dalam bidang agama. Setuju tak dengan saya? Okay. Mungkin orang yang berada dalam bidang apa? Bidang pelancongan sebagai contohnya lebih soleh daripada orang yang berada dalam bidang agama. So that's why bila sebut bersahabat dengan orang soleh itu, jangan sekadar fikir siapa kawan-kawan yang nampak macam ustaz-ustazah tu. No. Mereka mungkin salah seorang daripada orang yang soleh, tapi tidak semestinya kesemua orang yang mengambil jurusan agama itu adalah orang yang soleh. Setuju dengan saya? Okay. So jangan tightenkan skop tu. Jadi sebab itu bila sebut bersahabat dengan orang soleh, mungkin kawan-kawan kita, mungkin Najwa tadi dalam bidang medik kan, ada kawan-kawan yang memang orang yang soleh. Dan kita dekati dia, bersahabat dengan dia. Zulaika bidang apa? Sorry, tak boleh cakap Bidang apa saya tak ingat dah sebelum ni. Bidang polimer. Polimer, chemical kan. Okay. Mungkin ramai orang yang berada dalam bidang tersebut lebih soleh daripada orang yang berada dalam bidang agama. Sebab itu jangan terlalu tertipu dari sudut pemakaian. Ni yang sedang bercakap ni kan. Belakang nampak macam kitab kan. Tidak semestinya tergolong dalam kalangan orang yang soleh. Okay. That's why dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut apa? Suratul As. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa amilus salihat. Kebiasaannya iman datang dahulu. Iman ni adalah apa? Percaya. Kemudian baru akan disusuli dengan apa? Dengan tindakan, iaitu melakukan amalan-amalan saleh. Jadi siapa sahaja boleh menjadi orang yang saleh. Dan orang-orang yang saleh ini juga tergolong dalam surah Al-Fatihah disebutkan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang kami kurniakan ke atas mereka. Siapakah mereka? Al-Anbiya, Asy-Syuhada, dan salah satu golongannya adalah apa? As-Salihin, orang-orang yang soleh. Jadi jangan bayangkan orang-orang soleh itu adalah ustaz dan juga ustazah sahaja. Anda semua di sini juga boleh menjadi orang-orang yang soleh. So jangan rasa rendah diri, jangan rasa macam aku bidang apa chemical, contohlah chemical engineering contohnya kan. Aku bidang medik. Macam mana aku nak jadi orang soleh kan? No. Itu bukan bidang kita, bukan sebab ataupun alasan untuk kita tidak menjadi orang yang soleh. Jadi dapat tak poin saya kat sini? Bila sebut bersahabat dengan orang soleh, tidak semestinya ustaz dan juga ustazah. Mungkin okay, ada di antara mereka juga adalah orang yang soleh dan juga solehah. You get the point? Okay, that's why kita kena selalu be critical. Kritikal maksudnya jangan semua yang disampaikan oleh ustaz itu kita telan bulat-bulat. Faham maksud saya? Maksudnya perlu gunakan akal kita, cuba nilai. Okey, boleh Contoh benda-benda yang simple. Contohnya bila ada orang dakwa bahawa Nabi Adam turun di Gunung Jerai sebagai contoh adakah kita terus terima? We need to think. Okey, kena fikir, kena cari, okey. Ada orang kata COVID ini adalah agenda Dajjal.
Okay, so jangan ambil vaksin. Pernah dengar tak? Konspirasi teori-teori yang yang begini. Pada yang macam nak cakap sesuatu? Banyak sangatlah orang keluar teori-teori ini TikTok video. This also memang confusing. Ya, betul. Okay, saya sedih juga bila ada kawan-kawan yang termakan dengan teori konspirasi Dajjal ni. Semua Dajjal dengan Israel. Okay, bila saya tanya doktor-doktor medik, dia orang kata orang Israel yang berlumba-lumba nak dapatkan vaksin dan dia orang tak bagi kepada orang Palestin. Kan? So adakah itu agenda Israel? So that's why kita kena jadi be critical. Be critical. Okay, jangan telan bulat-bulat. Okay, be critical. Okay, boleh? So bila sebut tentang orang soleh bukan sekadar dari sudut apa? Dari sudut pemakaian. Itu perkara penting. Sekejap kita akan masuk dengan lebih mendalam insya-Allah. Yang keduanya adalah kalau kita lihat bagaimana kita nak hindari daripada fitnah harta, kita kena kenal hakikat dunia. Kan? Baca surah Al-Hadid ayat ke-20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Okay, ila akhir al-ayah. Okay, Allah Ta'ala umpamakan kehidupan dunia ini seperti apa? Okay. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun, permainan, wa lahwun, hiburan, wa zinatun, perhiasan. Okay. Wa tafaqurum, menjadi kebanggaan, wa takathurun fil amwali wal aulad. Okay. Sibuk mengejar harta benda dan juga anak bina. Kamathali ghaithin, seperti mana hujan yang turun. Okay, dalam bahasa Arab ada dua perkataan yang bermaksud hujan. Satu ghaith, satu lagi matar. Kalau orang yang belajar bahasa Arab, matar kita belajar hujan tu matar, betul? Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala tak gunakan matar, Allah Ta'ala gunakan ghaith. Kenapa ghaith? Matar boleh jadi hujan yang turun itu kuantitinya airnya sedikit ataupun kuantiti airnya terlalu banyak. Boleh menyebabkan apa? Menyebabkan banjir. Tapi ghaith itu, air yang turun itu, ghaith ghin ya sa. Nanti boleh tengok surah Al-Hadid ayat 20. Cuba amati, cuba baca betul-betul, cuba faham ayat tu. Ia akan berikan keinsafan kepada kita. Okey, ghaith itu air hujan yang turun itu, air yang turun itu cukup-cukup untuk menumbuhkan tanaman. Dia tidak kurang dan dia tidak banyak. Sebab itu digunakan perkataan ghaith. A'jabal kuffara nabatuh, di mana petani itu, petani apabila dia tengok tanam-tanaman dia mula mekar, mula tumbuh, seronok tak? Seronok. Seronok. Tapi tiba-tiba dia menjadi apa? Menjadi kuning, pokok menjadi kuning dan akhirnya musnah. Begitulah dunia. Kita sangkakan seronok kan, dapat harta, dapat yang banyak, kuasa, dapat pangkat, nampak seronok, tetapi hakikatnya ia adalah apa? Seperti tanam-tanaman tadi. Nampak macam okey, tapi akhirnya dia melayu dan akhirnya mati. Begitulah dunia. Sampai bila kita nak kejar harta. Jadi inilah antara fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal, iaitu mengaburi mata manusia dengan harta yang dimiliki. Maka kita kena kenali hakikat dunia. Lihat pada ayat ke-45 surah Al-Kahfi. Tapi untuk nak memahami lebih mendalam lagi, seperti yang saya sebutkan tadi, surah Al-Hadid ayat ke-20. Bagi assignment nanti balik baca dan cuba faham. Di hujung ni pada ayat tu, ayat surah Al-Hadid itu Allah Ta'ala menyebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia ini hanya tipu daya semata-mata. Rupanya kita tertipu. Dengan dunia ini kita sangkakan kita akan hidup di dunia ini selama-lamanya. Tapi hakikatnya dunia ini hanya sementara dan kita akan kembali ke alam yang lain dan kita akan kembali kepada Tuhan. Yang ketiga adalah Dajjal akan berikan berita dan maklumat yang palsu.
That's why kalau kita melihat dalam surah Al-Kahfi ni ada apa? Ada cerita tentang kisah Nabi Musa dan Khidir. Kisah orang Nabi belajar daripada Nabi Khidir alaihissalam. Okey. Nabi Musa hebat, tetapi bersikap apa? Tawaduk. Okey. Lalu dia berusaha untuk mencari ilmu. That's why kena ada sikap tawaduk tu. Siapa pun kita, kan, ilmu setinggi mana pun kita, dan kena ada sikap tawaduk supaya apa? Supaya ilmu masuk ke dalam diri kita. Jangan jadikan diri kita seperti apa? Seperti cawan yang telah penuh air. Faham maksud saya? Cawan yang dah penuh air, nak tuang air apa jadi? Air akan melimpah. Air akan keluar daripada cawan tersebut. Jadilah seperti cawan yang kosong. Okay? Walaupun kita dah banyak belajar, anggap diri kita seperti cawan yang kosong supaya kita boleh apa? Masukkan lagi ilmu-ilmu. Dan kita akan belajar banyak benda dan mencari ilmu yang betul. That's why itu perkara yang penting. Sebab Dajjal ni salah satu sifatnya adalah apa? Ego. Dan Dajjal ini sifatnya diwarisi oleh siapa? Dia mewarisi sifat daripada Iblis. Iblis juga salah satu ciri yang ada padanya adalah apa? Sifat ego. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan 12 perkara yang memusnahkan manusia. Perkara pertama yang disebutkan apa? Ego. Dalam bahasa Arab disebutkan sebagai ananiyah, keakuan. Dalam bahasa mudah kita faham ego. Setiap orang ada ego, betul. Tapi sejauh mana kita kontrol ego tersebut. Dan kita lihat bagaimana Iblis musnah disebabkan egonya sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, adik-adik semua, kita ada tuan-tuan kat sini, kita ada puan-puan saja. Bukan puan-puan pun, ramai tak kahwin lagi. Ahli usrah sekalian, ini perkara yang perlu kita lihat. Jadi saya ucapkan tahniah kepada semua walaupun dalam bidang yang berbeza, medik dan sebagainya, tetapi anda datang ke sini untuk mencari ilmu. Dan yang terakhir adalah fitnah kekuasaan. Dajjal akan menguasai sebahagian besar daripada muka bumi ini. Maka apa yang kita perlu lakukan adalah dengan kita jadi orang yang ikhlas, banyak melakukan amal saleh dan sentiasa mengikuti kuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita ingat kuasa Allah, kita akan merasai diri kita hanyalah kerdil. Boleh lihat pada ayat ke-110. Jadi boleh lihat nanti antara fitnah yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi dan pada masa yang sama Al-Quran pada surah yang sama memberikan solusinya. Masya-Allah. Cuma bila kita tadabbur macam ni, kita tak nampak Quran berikan panduan kita yang berbentuk begini. Boleh? Ada soalan? Saya rasa ramai dah tahu kot yang ni, yang saya ceritakan ni. Betul? Kita dah pernah terbaca ataupun ada yang pertama kali dengar benda ni? Baik. Seperti mana yang saya sebutkan tadi pada perbincangan kita tentang fitnah agama tadi, maka kita lihat pada ayat ke-28. Minta siapa, mungkin Najwa boleh baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Baik, dalam ayat kalau lihat dalam bacaan ini ada beberapa huruf yang kita perlu jagalah. Antaranya huruf sad, wasbir. Lepas tu kita ada huruf sin kan, nafsaka. Kadang-kadang kita tertukar kita sebut wasbir kan.
macam huruf sin. Wasbir. Okay, wasbir. Wasbir nafsaka ma'al ladzi. Ini banyak kadang-kadang kita selalu terlepas pandang. Alladzi. Dia beza allazi dengan alladzi. Kalau sebut allazi itu adalah huruf zai. Kerana ini adalah huruf zal. So kita kena sebut ma'al ladzi, kena keluarkan sikit. Ma'al ladzi. Okey, cara kita baca yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zi'a. Sekarang ni huruf zai ke huruf zal? Huruf zai. Okey, kita boleh terbahkan sikit. Zinatul hayatid dunya. Kemudian perkataan apa? Al-hayah. Ha pedas dengan hak simpul. Berbeza kan? Ataupun hak ketawa. Macam mana kita ketawa? Ha 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 ha. Okey, itu huruf ha. Ini huruf apa? Ha. Macam mana kita pedas kita sebut macam mana? Kan? So zinatul hayatid dunya. Kemudian wala tuti' huruf ta dengan huruf ta kena bezakan. Tu ta kena tebalkan kat situ. Kalau kita baca wala tuti' nampak macam huruf ta lepas tu huruf ta juga. Wala tu ta' wala tu ti' man aghfalna qal. Ini pun kena sebut bagi clear. Qalbahu bukan kalbahu. Qalbahu bukan kalbahu. Sebab qalb hati, kalau sebut kal adalah anjing. An dzikrina, sekali lagi huruf zal. An dzikrina wattaba'a hawa. Ini ha pedas ke ha ketawa? Ha ketawa. Hawa ha kan? Hawa huwa kana amruhu furuta. Okey, ini sekadar sedikit sebanyak tentang huruf-huruf bacaan dalam Al-Quran. Okey, sebab kita orang Melayu kan, kita makan belacan, kita makan budu. Kadang-kadang huruf nak sebut tu susah. Saya sih masa dulu masa pergi ke Jordan rasa macam terror sangatlah baca Quran. Tapi bila kita berada di hadapan orang Arab, berguru dengan Tok Syekh di sana, masya-Allah, rupanya banyak dia sudut makhraj yang tak betul. Jadi jangan malu. Belajar Quran ni is a process. Kalau kita baca salah orang tegur, it's okay, no problem. Anggap itu sebagai orang yang betul nak betulkan kesilapan kita. Okey, saya sebut tadi Najwa bukan kesilapan Najwa, kebiasaan orang yang silap dalam sebutan huruf-huruf tadi. Okey, baik. Adlina mungkin boleh bacakan terjemahan. Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia, dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran, serta ia menurut hawa nafsunya dan tingkah lakunya pula adalah melampaui kebenaran. Baik, terima kasih. Tengok ayat di sini disebut, dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Ada tak dalam disebut orang-orang yang memakai tudung labu, orang-orang yang memakai kopiah, orang-orang yang memakai serban? Ada tak kat sini? Tak ada. Maksud siapa saja kan boleh menjadi orang-orang yang soleh. So jangan underestimate diri kita, lah aku bukan bidang agama, aku bidang lain. Kita rasa macam tak mampu jadi orang soleh. Cara berfikir yang salah. Okay. Bahkan kawan-kawan saya tengok masya-Allah kan, orang yang dalam bidang medik, kita nampak adalah mereka lebih soleh daripada kita. Sebab apa? Mungkin dari sudut medik mereka lebih nampak dari sudut sains mengaitkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so jangan underestimate diri kita, dan jangan tengok orang lain kan, bila tengok dia tu bukan daripada bidang agama dan sebagainya, kita rasa macam alah dia ni bukan ada apa. So jangan. Mungkin dia lebih soleh daripada kita. Okay,
So that's why jangan bila sebut tentang apa nak lihat kebaikan itu, okey, pada diri kita, tanya diri kita sejauh mana diri kita berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Okey, jangan duk tuding dekat orang, jari kat orang kan, kata okey, ni orang soleh ke, ni tak soleh ni. So jangan begitu. Baik, ini yang Quran sebut saya ni, bagaimana untuk kita menjauhi diri dari fitnah agama dengan mendampingi orang-orang yang soleh. Okey. Okey. Baik. Okay, saya akan masuk sikit. Okey, sebab surah Al-Kahfi ni kita ada berapa ayat? 110 ayat. Banyak Dan kisah Ashabul Kahfi juga ayatnya panjang. Daripada ayat ke-9 hingga ayat ke-26. Okey, panjang. Cuma pada malam ni kita akan ambil sikit. Okey, kemudian kita akan cuba faham dari pelbagai aspek. Baik. Izzah, boleh tak baca ayat ni? Boleh, Ustaz. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Okay, alhamdulillah. Okey. Bacaan yang baik. Okey. Rafiqah, boleh bacakan terjemahan? Adakah engkau menyangka, wahai Muhammad, bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami? Baik. Kita lihat di sini. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Adakah engkau menyangka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa kisah Al-Kahfi, Ashabul Kahfi. Apa maksud Al-Kahfi? Gua. Gua. Okey. Gua. Okey, yang tempat Nabi berkhalwah seorang diri suatu ketika dulu kita panggil apa? Gua Hira, betul? Siapa yang dah pernah pergi Mekah dan pernah sampai ke atas sana di Gua Hira tu? Ada tak yang pernah sampai? Saya dah sampai pergi umrah tapi tak pergi gua. Panjat? Tak panjat? Alhamdulillah, saya dah 2 kali pernah sempat panjat ke atas tu. Okey, kalau kita tengok perkataan apa nama Al-Kahfi dengan tadi saya sebutkan Hira kan. Dalam bahasa Melayu kedua-duanya kita namakan sebagai gua. Tapi dalam bahasa Arab, okey, Hira itu tidak disebut sebagai Kahf Hira. Okey, tidak disebutkan Kahf Hira, disebut sebagai Ghar Hira. Ghin alif ra. Ghar Hira. So apa beza Ghar dengan Kahf? Ghar ni kalau perasan, mungkin saya boleh Google sekejap, saya nak tunjuk. Sekejap supaya kita nampak perbezaan antara Ghar dengan Kahf. Okey, nampak tak? Ini adalah apa? Ghar Hira. Dia tak panggil apa? Kahf Hira. Walaupun dalam bahasa Melayu kita terjemahkan sebagai gua. Okey, lihat Ni yang dikatakan sebagai gua. Okey. Satu lagi adalah Kahf. Siapa dah pernah pergi ke Jordan?
Okey. Ini disebut sebagai Al-Kahf. Gua juga. Apa beza gua Al-Kahf ni dengan gua Ghar? Ada beza tak? Ke nampak sama je. Ada beza tak? Ghar kecil kot Ustaz. Ghar dia sekadar tutup sikit je. Tapi kalau Kahf memang tutup komplit. Tu beza Ghar dengan Kahf. Walaupun dalam bahasa Melayu kedua-duanya terjemahkan sebagai gua. That's why kita kena belajar bahasa Arab. Kan sebab dalam terjemahan memang tulis gua lah. Okey. Alhamdulillah saya berada di Jordan selama 3 tahun. Rasanya hampir setiap minggu akan bawa orang pergi ke tempat Ashabul Kahfi ni, terangkan tentang cerita Ashabul Kahfi ni. Okey. Faham perbezaan di antara Ghar dengan Kahf? Baik. Okey, adakah engkau menyangka wahai Muhammad bahawa kisah Ashabul Kahfi, kenapa mereka dinamakan sebagai Ashabul Kahfi? Okey, kerana mereka masuk ke dalam gua tersebut. Baik. Kita cuba refresh balik, kita cuba recall balik apa yang kita tahu tentang pemuda Al-Kahfi ni. Boleh siapa ceritakan? Zulaika dia tak boleh cakap kan? Anyone? Adrina nak kongsi yang tahu tentang pemuda Al-Kahfi, apa yang tahu tentang cerita pemuda Al-Kahfi? Apa yang saya ingat, pemuda Al-Kahfi ni ceritakan tentang ada yang cakap 7 orang pemuda, tapi dalam Al-Quran tak dinyatakan berapa. Pemuda ni melarikan diri daripada raja yang zalim dengan masyarakat dia yang akidah dia dah salah sebab raja tu memaksa rakyat dia untuk murtad, untuk keluar daripada agama yang Allah dah ajarkan. Kemudian mereka diberi ilham oleh Allah untuk bersembunyi di gua Al-Kahfi. Gua Al-Kahfi tu dah gua kan? Oh, Al-Kahfi dah gua. Okay. Di sebuah gua, kita kata di sebuah gua. Lepas tu ditidurkan oleh Allah selama 390 tahun. 309. Nanti apa yang sini. Okey, alhamdulillah itu sikit banyak kita dah belajar sebelum ni kan. Maksudnya mereka ni berada pada satu zaman di mana pemerintahnya tidak beriman kepada Tuhan. Jadi perintah yang zalim. Jadi ada segolongan ini mereka kalangan orang yang muda, mereka beriman kepada Allah. Jadi untuk mengelakkan mereka diambil tindakan, mungkin dibunuh oleh pemerintah yang zalim itu, mereka melarikan diri. Okey, ke mana? Ke sebuah gua tadi itu. Okey, ke sebuah gua tadi itu. Sebab itu mereka dinamakan sebagai ini ayat mana? Okey. Sebagai Ashab Al-Kahfi. Ashab Al-Kahfi. Okey, pemilik Al-Kahfi ini. Okey. Dia bila kita duduk dalam rumah tu, kita adalah pemilik rumah tu lah. Okey. War-Raqim. Apakah maksud Ar-Raqim? Kaf tadi clear Masuk kaf tadi clear. Ar-Raqim ini apa? Ar-Raqim ini adalah batu yang dipahat pada batu tersebut nama-nama Ashabul Kahfi tadi. Maksudnya pada batu tu dipahat kemudian diletakkan di pintu tadi tu, pintu gua tu.
Itu disebutkan sebagai Ar-Raqim. Disebutkan sebagai Ar-Raqim. Okey, disebutkan ruqimat fihi asma'u ashabil kahfi wa kutibat alaihi wa wudi'a ala babil kahfi. Ini terjemahan disebutkan oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dia kata yang dimaksudkan sebagai Ar-Raqim tadi adalah batu yang diukir padanya nama pemuda Al-Kahfi tadi. Sepatutnya disebutkan sebagai Ashabal Kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Okey, kanu min ayatina ajaba. Okey, ayat ini sebenarnya turun kepada siapa? Turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa sebab ayat ini turun? Ada orang di penduduk di Mekah cuba nak uji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah bertanya kepada orang Yahudi, maka mereka bertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang Ashabal Kahfi. Tanya tu bukan nak tahu, tanya sebab apa? Nak menguji. Tanya nak menguji. Sehingga kan Nabi berada dalam keadaan yang agak tertekan pada ketika itu bila mana wahyu tak turun selama 15 hari. Okey. Jadi bila wahyu turun menjawab persoalan ni lah. Okey, jadi kat situ kita tengok okey bagaimana okey kamu nak tahu tentang kisah ni kan Ashabul Kahfi. Ni seolah nak macam perli orang yang bertanya tu lah. Okey, yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang buktikan kekuasaan kami. Kisah ni je ke bagi kau nampak macam istimewa? Banyak lagi kan kekuasaan yang Allah Taala ada. Jadi seolah macam perli begitu. Okey. Jadi bila kita baca ayat ni disebutkan am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba, kemudian ayat seterusnya Puan Hidayah nak baca? InsyaAllah. Okey, sila. Ayat ke-10 ya. Is awal fit yaitu ila tahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Okey, baik. Terima kasih Puan Hidayah. Idh awal fitiyatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Okey. Ketika serombongan orang-orang muda pergi ke gua lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Okey. Mereka ditidurkan selama 309 tahun. Okey. Bila mereka bangun, adakah mereka menyangka mereka tidur selama 309 tahun? Tidak, mereka hanya menyangka tidur dalam beberapa hari saja. Okey, jadi bila terbangun, okey, maka mereka pun lapar. Jadi kawan-kawan dalam kumpulan tersebut minta beberapa orang untuk pergi membelikan makanan. Dan mereka pesan supaya jangan sampai orang kenal mereka. Takut nanti akan ditangkap dan dibunuh. Okey, jadi bila pergi keluar membeli makanan, bila dibawa wang perak, okey, dan diberikan kepada penjual kepada itu dan berbicara dengan bahasa yang berbeza. Okey, cuba bayangkan hantu datang jumpa kita sekarang ni. Pakaian, mungkin duitnya, cara berbicara berbeza tak kalau hantu jumpa kita sekarang? Beza ke sama? Beza. Jadi kita boleh tahu ni dia bukan zaman kita ni. Okey? Jadi bila orang ramai perasan, okey, mereka
mengekori pemuda tadi sehinggalah sampai ke mana? Ke gua tersebut. Tetapi Allah Ta'ala takdirkan apa? Mereka semua meninggal. Okey, ada beberapa perkara yang boleh kita belajar kat sini. Kenapa Allah Ta'ala mematikan mereka? Kalau kita lihat ayat seterusnya. Okey. Okay, Adilna baca boleh? Dah baca tadi? Saya baca terjemahan tadi. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Okay, terima kasih. Rafiqah baca terjemahan. Dan demikianlah kami dedahkan hal mereka kepada orang ramai supaya orang-orang itu mengetahui bahawa janji Allah menghidupkan semua orang mati adalah benar dan bahawa hari kiamat itu tidak ada sebarang syak padanya. Pendedahan itu berlaku semasa orang-orang itu berbantahan sesama sendiri mengenai perkara hidupnya semula orang mati. Setelah itu, maka sebahagian dari mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di sisi gua mereka. Allah jugalah yang mengetahui akan hal ehwal mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, pihak raja pula berkata, sebenarnya kami hendak membina sebuah masjid di sisi gua mereka. Okey, terima kasih. Baik, saya bawa analogi mudah. Analogi tentang hantuah tadi. Kalau hantuah datang jumpa kita, okey, apa yang kita lakukan? Hantuah datang jumpa ni. Mungkin kita report polis kot sebab Report polis Okey. sebab macam pelik. Macam pelik satu. Okey, selain daripada tu? Kalau macam saya mungkin tangkap gambar. Tangkap gambar. Kenapa kita nak tangkap gambar? Kenangan. Apa dia? Macam kenangan lah macam. Yalah, kenapa kita nak ambil gambar dengan dia? Sesuatu yang luar biasa berlaku. Ya, luar biasa. Najwa, kalau hantu datang jumpa ni nak buat apa? Tanyalah kot asal dia macam mana dulu. Ambil peluang. Okey. So adakah kita kalau ketika contohnya hantuah datang zaman kita dan kemudian dia buka akaun IG, adakah kita akan menjadi salah seorang follower dia? Oh ya, mesti. Adakah dia bakal memiliki ramai followers? Sebab apa? Sebab dia luar biasa. Luar biasa, unik, kan? Okay, so kat sini, that's why saya sebutkan tadi. Bila mana ada orang ikut mereka sampai ke gua, Allah Ta'ala takdirkan mereka meninggal. Ada beberapa perkara yang perlu kita belajar. Okay, kita lihat bagaimana keadaan mereka ni, sekiranya mereka hidup lama, mereka akan jadi apa? Lebih terkenal, betul tak? Jadi mereka takut iman mereka itu dicemari oleh sikap apa? Bangga diri. Sebab apa? Ramai followers. Ramai followers, jangan anggap itu sebagai sesuatu yang boleh dibanggakan. Sekiranya kita tidak apa? Menjaganya dengan betul. It's not easy kalau ada ramai followers ni. Okay, jadi Allah Ta'ala takdirkan mereka ini apa? Mati, meninggal, supaya apa? Mereka tidak dijadikan sebagai apa? Sesuatu yang dipuja.
Kita lihat pada ketika zaman Nabi Nuh alaihi salam. Berhala-berhala yang ada pada ketika itu adalah bermula dengan apa? Dengan orang-orang alim. Kan? Pernah baca kisah Nabi Nuh AS? Mereka ini asalnya adalah orang alim. Kemudian apabila mereka meninggal, mula-mula mereka anak-anak murid mereka cadangkan untuk letakkan gambar. Untuk nak ingat, bila tengok gambar dia, kita akan rasa apa? Rasa semangat untuk lakukan amal ibadah. Okay, mula letak gambar. Datang generasi seterusnya mencadangkan supaya dibuat patung. Kan gambar macam tak berapa dia sangat kan, kita buat patung lah sebab macam nak memperingati. Datang generasi seterusnya apa? Yang pada mulanya nak memperingati patung tersebut, akhirnya berlaku apa? Penyembahan kepada berhala tersebut. Nampak tak dia punya masalah bila berlaku begitu? Jadi that's why dalam realiti sekarang realiti social media kan, kita tengok bagaimana influencer ini, mereka sebenarnya sedang berhadapan dengan satu fitnah yang sangat-sangat hebat. Okay. Ramai followers, rasa seronok tak? Bila kita post, Masya Allah, ramai komen, ramai like, ramai share. Dari satu sudut mungkin kita boleh menyebarkan dakwah dengan lebih berkesan. Tetapi dalam sudut yang lain kena berhati-hati. Bukan saya kata jangan jadi famous, tak. Tapi kat sini Allah Ta'ala bagi kita beberapa pengajaran. Kita tak nak jadi seperti apa yang berlaku ketika zaman Nabi Nuh alaihi salam. Okay, orang menyembah berhala asalnya adalah mereka orang-orang yang saleh, yang beriman. Okay, dan kita lihat juga bagaimana Nabi Yunus alaihi salam diberikan followers yang ramai. Tapi Nabi Yunus AS selalu baca doa ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Okay, tidak ada selain engkau. Okay, la ilaha illa anta subhanaka, maha suci engkau. Kuntu minadh dhalimin. Aku ini dalam kalangan orang yang zalim. Apa maksud zalim? Pelakuan dosa, kesilapan juga adalah disebut sebagai kezaliman. Sebab kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu dinamakan sebagai zalim. Okay, jadi kalau kita boleh amalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa Nabi Yunus AS ketika mana berada di mana? Di dalam perut ikan nun. Okey, jadi mungkin kita kat sini suatu hari akan jadi orang-orang yang famous, terkenal dan sebagainya, influencer dan sebagainya, berjaga-jaga dengan perkara ini. Sebab itu Nabi SAW selepas turunnya Quran, kan, sempurnanya Quran turun, adakah Nabi hidup lama selepas tu? Lama tak Nabi hidup selepas Quran turun? Habis complete Quran turun? Nabi hidup tak lama. Okay, ada sebabnya. Ada kemungkinan orang akan apa? Akan menyembah Nabi Muhammad SAW. So ini perkara-perkara yang kita lihat, kita nak nanti dalam masyarakat kita, okay, ada orang yang melihat tokoh-tokoh ilmuwan tertentu sehingga bila lakukan kesilapan pun kita mempertahankan apa yang dilakukan. Sebab kita taksub kepada orang tu kan. Dan ini adalah fitnah kepada influencer dan pada masa sama adalah fitnah kepada followers. So bila kita follow orang, please be careful. Dia juga adalah manusia, dia pasti melakukan kesilapan. Dan kalau anda menjadi influencers, please be careful. Okay, please be careful. Berhati-hati jangan sampai diri kita
dibuai, dilekakan dengan apa? Dengan dunia fan club yang kadang-kadang boleh memusnahkan kita. Okey, jadi kita lihat kat sini, bila mana mereka meninggal, duk tanyalah nak buat apa ni? Nak buat apa dengan mereka ni? Dengan Ashabul Kahfi ni kan? Orang famous kan, dah meninggal kan. Kita nak buat apa? Ada kata buat apa? Buat bangunan dekat gua tu. Okey. So ada yang kata apa? Buat masjid. Nampak tak? Kita tak nak jadi seperti apa? Seperti apa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh AS. Okay, mula buat mula dengan gambar, lepas tu patung, lepas tu sembah. Jadi berhala. Okay, jadi sebagai peringatan tak ada masalah. Cuma jangan sampai terlalu mengagungkan, memuja-muja. Okay, orang yang kita rasa hebat. Yang pengajaran yang boleh kita pelajari daripada Suratul Kahfi. Okay, ada soalan? Okay. Saya tak boleh nak terangkan ayat ke-9 hingga 26 sebab masa sangat terhad. Cuma gist tadi kita dapat dan saya ambil sikit saja tadi. Sikit saja saya berbicara tentang apa kita kaitkan dengan situasi semasa sekarang. Dari sudut influencer dan juga followers. So kita yang influencer ni yang influencer jangan sampai orang taksub kepada kita. Kena make sure benda tu. Manalah tahu lepas ni Zulaikha terkenal kan. Seantero dunia sebagai contohnya kan. So jangan sampai kita menyebabkan orang taksub kepada kita. Okey. So benda-benda tu lah itu. Jadi famous ni adalah satu ujian yang sangat besar. Satu ujian yang sangat besar. Okey. So saya belajar daripada pengalaman jugalah. Okay. Suatu ketika saya pernahlah dikenali dululah. Sebab tu saya tak suka sekarang ni dunia popular ni. Biarlah orang tak kenal kita tapi kita buat kerja-kerja yang boleh membantu orang ramai. Okay. Tapi kalau dah esok katakan contohlah Najwa kan jadi doktor yang kan famous kan contohnya. So kita belajar daripada Al-Quran. Bagaimana kisah Al-Kahfi ini, pemuda Al-Kahfi ini mengajar kita tentang erti berpada-pada sekiranya menjadi influencer dan berpada-pada sekiranya menjadi followers. Okay, jangan terlalu taksub kepada orang yang kita suka dan kita rasa dia buat semua perkara tu nampak macam betul. Okay, boleh? Okay, saya ambil sikit saja hari ini. Satu point saja supaya at least kita dapat something. Kalau saya bawa banyak nanti terlalu banyak yang kita nak bincangkan. Okay? Baik. Seperti biasa, refleksi daripada anda semua. Silakan apa yang anda dapat pada malam ni. Cepat. Seorang satu. Habis cepat kita boleh tidur cepat malam ni. Sikit-sikit so yang Silakan. Bersahabat dengan orang yang soleh kan. So kita boleh simpulkanlah yang macam orang soleh ni kita tak boleh nak simply judge siapa tu soleh. Tak semestinya orang yang soleh tu wajib datang daripada background agama. Semua orang boleh jadi soleh kalau diorang bersama. Kita boleh jadi soleh. Lepas tu pasal sahabat Ashabul Kahfi ni nak cakap yang kita boleh belajar pasal Allah dah takdirkan yang kalau if diorang still hidup kan, so followers tu ataupun pengikut tu boleh menyebabkan diorang punya keimanan tu mungkin akan berkurang. So ada hikmah lah semua benda yang jadi tu. Itu adalah fitnah kan. Bila kita jadi influencer ni dia akan jadi fitnah. Fitnah ke atas kita yang jadi influencer dan fitnah ke atas kita yang mungkin juga adalah followers. Okay, dan hari ini kita lihat sangat menyedihkan. Kan? Anda semua tahulah baca isu-isu semasa kan? Bila berlaku satu isu, Masya Allah tak, kan, semua benda lah dari sudut followers yang taksub, yang mempertahankan semua perkara kan.
Dan ada golongan yang mungkin tak suka dengan dia, bantai kau-kau punya. So lah ini isu kita sekarang. Okey, lihat Zulaikha cakap apa? Cakap kata kita kena berkawan dengan orang yang baik-baik dan perbaiki diri supaya orang di sekeliling yang mengkritik kita dapat yang baik juga. Betul. Okey, terima kasih Zulaikha. Okey, lagi? Next. Apa yang saya dapat dalam kita nak ikut seseorang tu, kena berpada-pada sebab kita semua manusia, dia juga melakukan kesilapan, dan kalau kita jadi imposter sekalipun, mungkin disebabkan ilmu yang terlalu banyak ataupun ilmu tu jangan kita rasa macam kita dah tahu segala-galanya, sampaikan bila orang tegur kita tak nak dengar. Betul. Itu masalah bila jadi kita rasa macam dia lah orang, aku dah ramai dah popular kan kau siapa? Ayat-ayat itu akan keluar. Ayat-ayat itu akan keluar daripada mulut kita. Sebab itulah macam saya personally, saya tak naklah jadi popular kan. Walaupun kadang-kadang terpaksa juga keluar TV, radio dan sebagainya. Tapi sebab tu saya tak berapa nak suka sangat berada di layar begitu, okay? Yang mana ada ruang bekerja di belakang tabir, saya lebih suka macam ni. Orang-orang tak nampak sangatlah dari sudut kita menonjol tu. Okay, terima kasih Arina. Okay, next. Ustaz, saya Izzah, okay. Izzah sebelum ni dah join dengan kita ke? Saya tak ingat, sorry. Tak Ustaz, saya sebenarnya bawah nakib Ustaz Nazri. Tapi saya join je kelas-kelas Ustaz-Ustaz. Okay. Lepas tu ni first time dengan saya Ni first time dengan Ustaz. Tu rasa macam suara lain. Okay. Sila. Malam ni yang Ustaz kongsikan dengan kami semua banyak. Tapi yang paling macam saya pegang, maksudnya yang paling macam impact lah bagi saya malam ni adalah dua perkara. Pertama, Ustaz jelaskan tentang hakikat dunia. Hakikat dunia daripada surah Al-Hadid ayat ke-20. Yang sebenarnya dunia ni hanyalah sebuah macam platform permainan, hiburan, perhiasan, kebanggaan, dan orang sibuk nak kejar hati dan anak. Tapi sebenarnya hakikat ayat tu adalah sebenarnya semua benda ni adalah tipu daya. Maksudnya dunia yang kita ada ni sebenarnya tipu daya semata-mata. Dan yang kedua adalah bila Ustaz cakap tentang macam mana kita nak menghindari fitnah ilmu ni adalah dengan kena tawaduk. Tawaduk dengan cara apa? Jadikan diri kita ni sebagai ibarat cawan yang kosong, sentiasa kosong supaya ilmu-ilmu yang benar dan bermanfaat itu boleh sentiasa kita masukkan dalam diri kita. Okay, terima kasih. Saya suka tadi yang bila Izzah sebut tentang gelas tadi kan, sebab cerita tentang diri saya lah. Kadang-kadang kan bila kita buka TV tengok contohnya Forum Perdana Islam, dia ada macam tendensi kata aku dah tahu semua tu dari bisikan-bisikan tu tau. Sedangkan benda tu betul lah kita dah tahu benda tu lah, tapi ada benda-benda yang sebenarnya kita boleh belajar. So kalau kita duk rasa diri kita tahu semua kan, maksudnya kita telah menganggap diri kita seperti gelas yang telah penuh tadi. Okay, so bila gelas penuh dah tuang air memang tumpah lah, tak masuk lah apa-apa. So sentiasa anggap diri kita seperti gelas yang kosong, supaya bila tuang air akan masuk. Dan jangan anggap gelas kita seperti gelas yang pecah. Sebab apa? Tuang air banyak mana pun tak penuh-penuh. Okay, next. Rafiqah macam tengah bercakap ke apa tu? Tak, saya tengok ada sesuatu nak cakap. Sila. Okey, jadi daripada set saya ada 3 benda lah yang saya boleh simpulkan. Yang pertama, surah Al-Kahfi ada 4 konten yang besar berkaitan dengan fitnah Dajjal, iaitu fitnah agama, harta, ilmu dan kekuasaan.
Lepas tu yang kedua, saya tersentuh jugalah dengan tentang orang yang beramal soleh tu. Tak semestinya orang yang daripada orang yang belajar ilmu agama ataupun daripada background agama saja itu yang beramal soleh. Kita semua pun boleh jadi orang yang beramal soleh. Itu. Okay, lepas tu yang ketiga daripada segi cerita pemuda Al-Kahfi, satu tentang influencer. Saya rasa ramai yang dah cerita tentang influencer. Cuma yang keduanya lah yang saya rasa kita boleh jadikannya sebagai hujah apabila kita berjumpa dengan orang yang tak percaya tentang kehidupan dekat sana. Maksudnya bila dibangkitkan semula. Cerita tentang dibangkit pemuda Al-Kahfi ni pun ditidurkan selama 309 tahun, tapi dengan kuasa Allah Ta'ala mereka telah dibangkitkan semula dan kemudian meninggal semula lah macam tu. Jadi itulah yang terima kasih Rafika tambah di sudut tadi. Betul cerita tentang sebab dalam Quran banyak mengetengahkan kisah-kisah mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat. Okey, jadi ini antara kekuasaan Allah SWT yang boleh menghidupkan orang yang mati, boleh melakukan apa saja. Maka inilah kekuasaan Allah. Dan masalah utama manusia, kalau kita lihat dalam rekod-rekod dalam Al-Quran, banyak bercerita tentang mereka yang tidak percaya kepada hari akhirat, hari pembalasan. Okey, so ini perkara yang penting. Okey, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi sebab kena faham kehidupan kita adalah sementara, seperti yang disebutkan tadi surah Al-Hadid ayat 20 kan. Akhirnya kita nak ke mana? Kita akan kembali satu alam yang akan menentukan sama ada kita hidup bahagia ataupun hidup derita selama-lamanya. So ini perkara yang penting sebab kita takut. Saya personally bila saya jumpa kawan-kawan rasa sedih juga bila dia tanya saya, engkau solat tunggang terbalik ni dapat apa? Kan? Kawan kita bila dia tanya macam tu, kau solat tunggang terbalik dapat apa? Yang bertanya juga adalah orang Islam. So sekarang ni peranan kita untuk bantu kawan-kawan kita di luar sana. Okey, bantu kawan-kawan kita di luar sana. Jangan berada dalam kelompok kita saja. Kan? Kelompok orang soleh tu saja. Kena keluar. Okey, bantu kawan-kawan kita yang lain. Okey, sebab tu bila kita berdoa ihdinas siratal mustaqim kan? Kita gunakan na tu. Bukannya aku, tapi kami. Supaya apa? Kita boleh bawa seramai orang yang mungkin berada di atas landasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara penting. So jangan nak masuk syurga seorang-seorang je. Lantak engkau lah kubur masing-masing. Jangan keluar statement macam tu. Okey, sebab tu disebutkan qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. So jangan jadi selfish. Jangan jadi selfish. Okey? Ada usaha untuk bantu kawan-kawan kita. Okey, buatlah apa yang kita termampu. Tak dapat banyak, sikit pun jadilah. Okey, di mana kita berada sekarang, cuba tarik kawan-kawan kita. Okey, yang mungkin dah terbabas, mungkin lalai, leka, alpa dan sebagainya, mungkin dia tidak melalui proses seperti kita. Okey, dibesarkan dalam situasi yang berbeza. Jadi jangan salahkan dia, tapi bantu dia. So jangan jadi orang yang menghukum. Okey, tetapi jadilah orang yang sentiasa membantu mereka yang memerlukan. Walaupun mereka tak bagi tahu kita mereka memerlukan, tetapi hakikatnya mereka memerlukan. Okey, so main peranan masing-masing lah. So jangan rasa orang yang soleh tadi tu je yang boleh ajak orang lain supaya mendekati Al-Quran dan sebagainya. So kena cara masing-masing lah. Kalau Najwa contohnya, mungkin kawan-kawan yang agak suka sikit cerita tentang agama ni kan. So jangan terus jom kita tadabbur. Memang confirm dia tolak lah. Cara yang sikit-sikit. Ya, mungkin dalam discussion ataupun dialog tu mungkin dari sudut sains, dari sudut medik. Tapi akhirnya membawa kepada mesej-mesej yang bawa kepada Tuhan. So kena fikir cara begitu. Kan, bidang kimia sebagai contohnya kan. Molekul-molekul sebagai contoh lah kan.
Macam mana kita nak bagi orang fikir tentang kebesaran Allah? Okey, itulah, kena kreatif. Be kreatif. Saya tak boleh nak bagi nasihat sebab anda berada dalam bidang yang berbeza. Okey. Okey, jadi buatlah apa yang termampu. Macam saya buatlah apa yang termampu kan, berada dalam saya terpaksa masuk juga dalam industri muzik supaya nak, sebab bila masuk dalam industri muzik kita nampak banyak kelompongan yang boleh kita bantu. Dan alhamdulillah bila saya masuk ke dalam tu, impactnya sangat besar. Impact kepada influencer dan impact kepada followers. Okay, so jangan petikai orang buat apa. Tanya diri kita buat apa? Ni kita duk petikai orang kan. Kau buat tu, buat ni kan. So tanya apa yang kita buat, apa yang kita sumbangkan. Okay. Okay, kita nak dengar yang terakhir daripada Puan Hidayah. Zulaikha belum Zulaikha dah tadi, sorry. Izzah pun dah. Okay, Hidayah silakan. Puan Hidayah. Dari segi pemuda ni, dia macam dah buntu lah. Dah buntu, tak tahu nak lari ke mana. So dia minta rahmat dari Allah lah. Itu yang dia mohon doa pada Allah, minta petunjuk lah. So bila kita menghadapi segala masalah, tak tahu macam mana nak selesaikan, so kita doa pada Allah. Puan boleh relate tak dengan kehidupan Puan masa masuk Islam? Boleh relate tak dengan peristiwa pemuda Al-Kahfi ni? Of course, banyak ujian-ujian seperti memanglah saya kena dimarah orang, dimarah ibu, lepas tu suami yang tidak berminat Islam. Ini akan kerja yang non-Islam, saya dipulaukan. And then majikan pula sengaja dia macam anti-Islam. So sengaja buat menyusahkan saya agar saya resign sendiri. Then saya perlu menjaga ibu saya. So saya dah macam tak tahu macam mana. So saya pun doa pada Allah. Saya tak tahu nak buat macam mana. So saya ada seorang ibu saja. So and then bos pula macam nak pecat saya. So risau pula tak ada pekerjaan. So saya pun doa pada Allah and leave it to Allah. Apa yang Allah dia akan beri petunjuk lah. Memang Allah mempermudahkan segala urusan. Walaupun kena go through so many difficulties lah. Okay. Itulah kehidupan dunia kan. Kitanya bukan dihamparkan dengan kapet merah. Kan? Setiap masa kita diuji. Okay. Setiap masa kita diberikan cabaran. So jangan anggap itu adalah sebagai penghujung kehidupan kita. Anggaplah itu adalah sebagai apa? Asam garam kehidupan. Kan? Ujian itulah asam garam kehidupan. Nabi pun diuji, kita ni lagi lah. Okay? Cuma macam mana kita berinteraksi dengan ujian dan juga dengan cabaran tu. Itu yang akan menentukan sama ada kita beriman ataupun tidak beriman. Okay? Okay, alhamdulillah kita dah saya minta maaf sebab saya tak mampu nak bincangkan ayat ke-9 hingga ayat ke-26 sebab terlalu panjang kisahnya. Kita hanya ini pun dah lebih kan, sejam setengah kan. Okay, tapi kita boleh reflect balik nanti bila baca surah Al-Kahfi ni, tengok maksud dia, cuba faham. Dan kalau boleh baca ikut segmen yang saya bagi tadi tu. Surah Al-Kahfi tentang pemuda Al-Kahfi ayat berapa, kemudian cerita pemuda dua kebun ayat ke berapa, kemudian cerita tentang Zulkarnain ayat ke berapa, supaya nanti kita nampak segmen-segmen dan kita tahu okey, oh ini fitnah ni, ini fitnah ni, itu fitnah ni. Dan saya bagi juga ayat-ayat yang berkaitan dengan solusi. Baca ayat tu, cuba ulang, baca banyak kali dan cuba dalami. InsyaAllah kita akan dapat sesuatu, insyaAllah. Okay. Itu yang kita masukkan sebagai bila hafal 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, kita akan terhindar daripada fitnah
Dajjal. Dia bukan sekadar hafal je tau. Dia kalau hafal tak faham tak guna juga. So bila kita hafal, kita faham. Sebab itu ayat 1 hingga ke 10 yang ada dalam tu kisah apa? Satu kisah saja, kisah pemuda Al-Kahfi saja. Betul tak? Sebab itu berkaitan dengan apa? Fitnah agama, fitnah yang terbesar. Sebab tu dibaca, kita hafal 10 ayat kan? Okay, 10 ayat untuk menghindarkan daripada fitnah Dajjal. Sebab itu adalah fitnah yang terbesar. So kena berhati-hati. Okay. Semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk memahami Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala melapangkan dada kita untuk memahaminya dengan baik. Semoga Allah Ta'ala mempermudahkan kita untuk melaksanakan, mengamalkan apa yang kita belajar, apa yang kita faham. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kita ruang dan juga peluang untuk kita melakukan islah diri kita, memperbaiki diri kita, menyucikan diri kita. Dan akhir sekali, moga-moga Allah Ta'ala menerima taubat kita sebagai hamba, sebab kita inilah manusia sentiasa melakukan kesilapan. Itulah manusia. Teruskan berjuang, teruskan memberikan khidmat kepada mereka di luar sana, walaupun siapa pun kita, walaupun di mana pun kita, walaupun bidang apa yang kita ambil, walaupun apa yang kita lakukan sekarang, mainkan peranan masing-masing. Okay. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang berikan manfaat kepada orang lain. Jadi kita doakan semoga Allah Ta'ala berikan petunjuk dan juga hidayah, dan kita doakan semoga Al-Quran adalah sahabat kita di dunia dan juga akhirat nanti. Okay. Terima kasih semua adik-adik dan juga Puan Hidayah yang sudi bersama dengan kita pada malam ini. Terima kasih kerja Puan ke Cik Izzah? Cik. Okay. Saya student juga. Oh, student di mana? UKM. UKM. Pernah ikut kelas saya masa sebelum COVID dulu? Belum Ustaz. Sebab pernah saya pergi ke baru Tadabbur Center lah? Oh, okey. Tak pernah. Tapi saya dah familiar dengan Tadabbur Center 2018 rasanya. I see. Maksudnya sebelum masuk universiti lah? 2018 saya tahu. Sebelum masuk universiti? Sebelum. Masa sekolah lagi lah maksudnya? Masya Allah. Betul. Dah. Alhamdulillah. Okay. So kebiasaannya kalau macam kuliah saya sebelum ni di Tadabbur Center tu memang ramai ni daripada UKM lah, sebab dekat kan. UKM, USIM, ramai lah. Okay, selamat datang. Okay, tahniah sebab itulah, Alhamdulillah rajin masuk daripada satu grup kepada grup yang lain. Grup Ustaz Nazri hari apa? Semalam? Hari kemarin. Semalam Ustaz Syahari. Oh, okey. Yang lain masuk tak grup lain? Kat sini je? Okey, saya rasa boleh kot. Apa nama Atika? Ya Ustaz. Tak ada masalah kan kalau yang ada kat sini nak masuk grup lain kan? Boleh masuk grup lain, tapi kalau grup sendiri maksudnya ahli dalam grup sendiri wajib datang usrah dalam grup sendiri. Yang kat sini wajib lah. Yang kat luar tu sunat. Dia jangan buat yang sunat wajib lupa. Okey. Okey. Harap-harap Izzah dapat belajar sesuatu kot daripada ni. Saya mohon maaf kalau ada yang mungkin adalah expectation tak sampai, mungkin mengharapkan kita hari ini kita cerita everything tentang pemuda Al-Kahfi itu, tapi saya berdasarkan masa saya hanya mampu untuk bincangkan di sudut itu saja. Okey. Balik nanti cuba kaji. Ya Izzah, ada cakap apa tadi? Tak apa Ustaz, sebabnya saya masuk ke Ustaz Syahari dengan Ustaz Azri. Ketiga-tiga Ustaz guna pendekatan yang berbeza. Jadi setiap kali saya masuk kelas, mesti memang ilmu baru yang saya dapat. Alhamdulillah. Jadi kalau sama nanti dia boring. Betul. Pendekatan sama je dia boring. Sebab tu di Tadabbur Center ni anda boleh melihat watak-watak yang berbeza. Okey, jadi kalau sama je dia kata sama je kan. Okey, jadi tak apa, tak ada masalah. Yang lain kalau nak join tak ada masalah. Tapi sunat lah. Kat sini wajib. Nanti saya akan check attendance lah nanti. Okey.
Atika, kita ada berapa sesi lagi? Sampai bulan Disember. So kita ada lebih kurang 9, 10, 11, 12. 4 kali lagi lah. Okey. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita berakhir? Sudah 10.30. Najwa di mana? Di kampus ataupun di rumah? Di kampus Ustaz. Masih Tak balik daripada dulu? tak balik lagi. Masya Allah, ini memang setia dengan universiti, tak balik daripada dulu. Rafiqah tak masuk lagi ni kampus? Tak pernah masuk lagi? Pernah. Cuma masa first year, second sem. Satu sem je masuk? Lepas tu dihambat keluar supaya belajar kat rumah. Tak apa, insyaAllah. Kita doakan semoga Allah Ta'ala angkat COVID ni cepat-cepat. Saya pun pergi office tak ada orang tau. Tak ada student. Dia jadi lain tau. Dulu kita pergi, kita nampak student berjalan, student jogging petang-petang. Sekarang ni macam, dia macam, sekarang ni nampak burung, nampak apa nama, kadang-kadang nampak apa nama, kucing, nampak anjing. Orang dah tak nampak sekarang, nampak binatang je. Okay, insyaAllah kita doakan semoga COVID diangkat dan insyaAllah kita boleh berjumpa kembali lah. Dan kita pun rindu sebenarnya nak buat kelas di Tadabbur Center di KL tu. Okay, rasa sekadar itu saja. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan insyaAllah. Okay, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.